Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita nak sambung pembelajaran kita masih di bab 3 penakulan logik 3.2 hujah. Sebelum tu, jom kita imbas kembali apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Pada hari Jumaat hari tu, cikgu ada bagi kuis. Jadi mari kita tengok semula kuis tu. Kita bincangkan sikit. Okey, kejap ya. Okey. Kamu boleh dengar ke cikgu? Boleh. Okey, bagus. Semangat itu yang kami mahukan. Okey, jom kita tengok. Dia kata tempat kosong, suatu hujah ditentukan berdasarkan bentuk hujah tersebut, bukan berdasarkan kebenaran, premis atau kesimpulan. Ini adalah kesahan. Dia tak pergi pula. Kesahan. Okey, kesahan tu kita tentukan berdasarkan dia punya bentuk. Ada 3 bentuk. Okey. Okey, seterusnya dia cakap suatu hujah deduktif. Cikgu cakap didaktif kan, cikgu baru perasan. Didaktif tu bahasa Inggeris. Deduktif. Deduktif dia katakan kosong-kosong jika semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Ini adalah dikatakan munasabah. Okey. Okey, seterusnya dia kata pilih jawapan yang tepat untuk premis 2. Jika Y lebih kurang daripada sifar, maka Y adalah nombor negatif. Jadi premis 2 kita kena tak tahu lagi, kita kena cari. Kesimpulan dia negatif 2 adalah nombor negatif. Maka maknanya negatif 2 adalah lebih kurang daripada sifar. Okey. Kemudian dia cakap premis 1. Jika X sama dengan 2, maka 4X tolak 3 sama dengan 5. Premis kedua adalah X sama dengan 2. Kesimpulan kita adalah 4X tolak 3 sama dengan 5. Ada dia tak keluar. Okey. Okey, seterusnya dia cakap premis 1. Jika N sama dengan 5, maka N kuasa 2 sama dengan 25. Premis 2 kita disuruh kita cari kesimpulannya N kuasa 2 sama dengan 25. Maknanya premis 2 kita adalah N sama dengan 5. Sebab dia jika P maka Q. Kalau premis 1 kita premis 2 kita dah P, maka kesimpulan kita akan jadi Q. Ini adalah bentuk yang kedua. Okey. Seterusnya mana dia tak pergi? Dia suruh tunjuk jawapan dulu. Okey. Seterusnya dia cakap premis 1 kita tak tahu. Dia kata premis 2, 6 ialah gandaan 2. Kesimpulannya 6 boleh dibahagikan tepat dengan 2. Jadi apa kita punya premis pertama? Premis kita yang pertama adalah semua gandaan 2 boleh dibahagikan tepat dengan 2. Macam tu. Lepas tu dia kata premis 1, semua pentagon mempunyai 5 sisi. A, B, C, D, E ialah pentagon. Kesimpulannya A, B, C, D, E mempunyai 5 sisi. Okey. Lepas tu dia cakap premis 1, semua rhombus mempunyai perpenjuru yang berserenjang. P, Q, R, S mempunyai perpenjuru yang berserenjang. Maknanya kita punya kesimpulan adalah P, Q, R, S sama dengan rhombus. Ialah rhombus. Macam tu. Ada kawan-kawan kata, cikgu kenapa saya tak letak titik? Jawapan saya jadi salah. Sebenarnya jawapan kamu betul, cuma sebab quizzes ni dia marking by system. Jadi bila jawapan kamu bukan sebiji macam yang jawapan cikgu tulis, dia anggap semua tu salah. Padahal semua betul. Sebab dia dah auto marking. Cikgu ingat nak buat isi tempat kosong ni mencabar sikit, tapi banyak pula masalah dia. Next time cikgu akan buat multiple choice je. Okey, lepas tu dia kata premis 1 kita tak tahu premis 1 kita. Premis 2, 3x bukan nombor genap. Kesimpulannya x bukan nombor genap. Maknanya apa ni? Maknanya ini adalah bentuk yang ketiga. Jika x nombor genap, maka 3x nombor genap. Ni bentuk yang ketiga ya dalam untuk bentuk hujah deduktif yang sah. Dia ada 3 bentuk.
kita imbas kembali ya. Sambil-sambil tu ingat balik apa yang kita dah belajar selama ni. Lepas tu premis 1, jika L1 selari dengan L2, maka kecurunan L1 sama dengan kecurunan L2. Premis 2 dia tak tahu. Kesimpulan dia, L2 tidak selari dengan L1 tidak selari dengan L2. Maksudnya premis kedua kita adalah L1 kecurunan L1 tak sama dengan kecurunan L2. Ni adalah bentuk yang ketiga. Dia bukan. Okey, ada tak apa-apa nak tanya berkaitan dengan kuis kelas? Ada tak nak tanya? Ada nak tanya tak kelas berkaitan dengan kuis? Tak ada. Tak ada. Okey. Oh, nampaknya kelas kita hari ni semua gegel. Mana lelaki ni? Semua tak ada ni. Hari ni dah pukul berapa ni? Adakah masih tidur? Kamu semua ada kelas ke pagi tadi? Cikgu agak pelik kalau lelaki tak ada hari ni. Kamu ada kelas ke pagi tadi? Tak ada pun sebenarnya. Tak ada. Tapi di manakah jejaka-jaka sekalian? Tak ada. Semua hari ni kelas kita kelas perempuan. Semua perempuan. Tak apa, cikgu teruskan je. Sebab cikgu dah rekod. Jadi cikgu memang kena rekod. Okey. Jadi kita sambung. Kita dah imbas kembali. Kita dah tengok. Okey, hari ni kita nak tengok subtopik yang seterusnya. Di akhir pembelajaran ini, murid akan berupaya untuk menentukan dan menjustifikasikan kekuatan suatu hujah induktif dan seterusnya menentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan dengan betul. Hari ni kita nak tengok induktif pula. Minggu lepas kita tengok diduktif. Sekejap ya, kawan-kawan datang. Mana nak turun? Ting dong. Mana dia? Kekal lagi. Mana? Aduh. Tahulah mana pergi. Okey, hari ni kita nak tengok hujah induktif pula. Minggu lepas kita dah tengok diduktif. Jom kita tengok pula induktif ni apa pula. Hujah deduktif dan hujah induktif. Kalau hujah induktif yang kita belajar pada minggu lepas, dia menekankan kepada kesahan hujah. Betul tak? Kejap ya, ada kawan-kawan nak datang. Mana? Aduh. Susah pula dia tak keluar. Masya Allah. Semua kekal ya hari ni. Okey, ingat tak pada minggu lepas kita dah belajar berkaitan dengan hujah deduktif. Iaitu kita tengok sama ada dia sah ataupun tidak sah, dengan kita tengok dia munasabah ataupun tidak munasabah. Hari ni kita nak tengok pula kepada hujah induktif. Untuk hujah induktif ni dia menekankan kepada kekuatan hujah. Bila kekuatan hujah tu dah kuat, dia nak tengok pula meyakinkan ke atau tidak meyakinkan. Kamu boleh rujuk muka surat dalam buku teks muka surat 81. Okey, jom kita tengok contoh dulu. Apa itu hujah induktif? Kekuatan sesuatu hujah induktif ditentukan daripada tahap kemungkinan kesimpulan itu benar dengan andaian bahawa semua premis adalah benar. Apa benda ni? Apa, jangan risau, relax. Kita akan tengok nanti. Okey, lepas tu nak tengok pula meyakinkan ke atau tidak meyakinkan. Meyakinkan atau tidak sesuatu hujah induktif ditentukan berdasarkan kebenaran premis dan kesimpulannya. Macam mana tu? Dah faham dah cikgu? Tak faham? Tak apa. Kita tengok jadual. Jadual ni kamu boleh tengok dalam muka surat 82 dalam buku teks. Okey, jadual ni dia cakap macam ni. Hujah induktif ni bila kesimpulan dia benar, dia akan jadi kuat. Dia jadi kuat. Lepas tu kita nak tahu meyakinkan ke tak meyakinkan dia ni. Bila dia meyakinkan, maknanya semua premis dia adalah benar.
bila ada premis yang palsu, dia akan jadi tidak meyakinkan. Okey. Kemudian kita tengok pula macam mana kalau kesimpulan dia palsu. Kalau dia kesimpulan palsu, dia jadi lemah. Okey. Bila dia jadi lemah, terus tidak meyakinkan. Kalau dah lemah, tak mau. Tak meyakinkan. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 82. Kita akan go through untuk soalan. Contoh soalan sekejap. Kawan kamu datang. Apa cikgu punya bawah ni tak keluar pula. Ya Allah. Cia. Semua kaum hawa hari ni. Wow. Okey? Okey, jom kita tengok contoh soalan. Soalan dia berbunyi. Tentukan sama ada hujah yang kuat tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah. Seterusnya, tentukan sama ada hujah yang kuat itu meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi anda. Apa benda ni? Jom kita tengok. Tengok premis dia ada 1, 2, 3, 4. Banyaknya. Jadi kita tengok dulu contoh. Ada sesiapa tak tutup mic ke? Cikgu boleh dengar. Kalau kamu nak tanya, kamu cakap je ya. So cikgu tak nampak kamu. Okey. Tengok premis yang pertama. Dia kata kerusi di ruang tamu adalah merah. Kerusi di ruang makan adalah merah. Kerusi di bilik bacaan adalah merah. Premis yang keempat, kerusi di bilik tidur adalah merah. Kesimpulannya semua kerusi di rumah adalah merah. Apa benda ni sebenarnya? Macam kita tengok dulu. Okey, cuba kamu tengok kesimpulannya. Kesimpulan ni dia kata semua kerusi di rumah adalah merah. Ada kemungkinan yang kesimpulan ni palsu. Sebab dia kata kat ruang tamu, ruang makan, ruang bilik tidur, bilik tidur, bilik bacaan. Tapi dia tak cakap pun kat tempat-tempat lain. Macam ada kemungkinan yang kesimpulan ni boleh salah. Contohnya mungkin dia ada kerusi kat contohnya rumah dia tu ada bilik semayang. Lepas tu ada kerusi. Mungkin kerusi dalam bilik tu warna hijau, bukan warna merah. Jadi ada kemungkinan yang kesimpulan ni palsu. Macam kita boleh, macam mana ya, cikgu nak cakap, kita boleh nak kata dia palsu. Macam mana cikgu nak cakap, macam ada kemungkinan lah dia palsu. Tak apa, contohnya macam pening sikit. Tapi tak apa, nanti kita tengok. Okey, dia cakap kat sini. Dia kata hujah ini adalah lemah. Bila kita cuba kamu rujuk yang muka surat 82 tu, jadual tu. Bila hujah induktif ini lemah, jadi dia akan automatik jadi tidak meyakinkan. Kerana kesimpulan dia ada kemungkinan untuk palsu. Sebab dia bukan cakap semua, dia tak cakap pun dalam rumah tu ada ruangan tamu ke, ada ruangan makan je ke, ada bilik bacaan je ke, ada bilik tidur je ke, mungkin ada bilik-bilik lain. Contohnya bilik tidur tu ada banyak bilik tidur lain. Jadi ada kemungkinan yang kesimpulan tu palsu. Jadi sebab tu bila ada kemungkinan tu, jadi dia terus kita katakan lemah dan tidak meyakinkan. Tak apa, pening-pening lagi. Jadi kita tengok contoh lain. Okey, dia kata premis yang pertama. 27 ialah gandaan 3. Premis yang kedua, 81 ialah gandaan 3. Kesimpulannya, semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Okey, premis yang pertama, 27 ialah gandaan 3. Benar ke palsu, kelas? Palsu. Palsu. Gandaan 3 tu macam mana? Gandaan 3 tu macam mana, kelas? Palsu ke? Tak palsu. Gandaan 3. Gandaan 3 ni sebenarnya macam sifir 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Maknanya yang gandaan ni benar. Cara pantasnya kamu nak tahu gandaan ni dia sebenarnya macam sifir. Jadi bila kamu nak tahu dia benar ke palsu, kamu nak cepat ni, cepat. Jadi kamu tekan je 27 bagi 3, 9. Maknanya benar. Sebab dalam sifir 3 ada 27.
Lepas tu kamu nak tahu 81 ada tak dalam sifar 3? Bahagi dengan 3 ada 27. Jadi dia benar. Ini benar. Lepas tu dia kata semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Okey, cuba kamu fikir. Sifar 3, lepas tu sifar 9. Dalam sifar 9 ada semua, ada tak dalam sifar 3 ada semua yang sifar 9. Contohnya 3 apa sifar 3. Contohnya 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 39. Lepas tu 9 tu 9, 18, 9 ada dalam sifar 3. 18 ada dalam sifar 3. 27 ada dalam sifar 3. 36 pun ada dalam sifar 3. 45 pun ada dalam sifar 3. Macam tu. Maknanya semua gandaan 9 ialah gandaan 3. Benar. Okey? Bila semuanya benar, maka hujah ini adalah kuat dan meyakinkan kerana semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Jadual tu kamu boleh rujuk. Yang ni kamu nak tahu dia kuat, lemah apa semua ni, kamu boleh rujuk muka surat 82. Cuba kamu tengok kat situ. Dia cakap kesimpulan dia dah benar. Jadi dia akan terus jadi kuat. Lepas tu kamu tengok premis dia semua benar ke tak? Bila semua benar, maka dia akan jadi meyakinkan. Jelas tak kelas yang ni? Jelas. Okey, bagus. Pandai, semangat. Okey, lepas tu premis yang pertama dia kata 11 darab 5 sama dengan 55. Premis yang kedua, 12 darab 5 sama dengan 60. Kesimpulannya, semua gandaan 5 berakhir dengan digit sifar atau 5. Jadi kamu tengok, premis yang pertama, 11 darab 5 sama dengan 55. Benar ke palsu kelas? Benar. Benar, okey. Lepas tu 12 darab 5 sama dengan 60. Benar ke palsu kelas? Benar. Benar, okey. Semua gandaan 5 berakhir dengan digit sifar dan 5. Benar ke palsu? Benar. Benar. Alhamdulillah. Cerdik, pandai semuanya. Bila dia kesimpulan kita dah dapat benar, kita dah tahu dah dia akan jadi hujah ini kuat. Meyakinkan atau tidak, kamu kena cek. Jika semua premis dia adalah benar, maka dia akan jadi meyakinkan. Tengok dia kata hujah ini kuat dan meyakinkan kerana semua premis dan kesimpulannya adalah benar. Okey? Okey, contoh yang lain. Dia kata, premis 1 ialah nombor perdana. Premis 2 ialah nombor perdana. Premis 3 ialah nombor perdana. Premis 4 5 ialah nombor perdana. Kesimpulannya, semua nombor perdana boleh dibahagikan tepat dengan 1 dan dirinya sendiri. Okey, kita cek. Premis 1, benar ke palsu kelas? 1 ialah nombor perdana. Benar ke palsu? Benar kot. Benar kot. Benar kot. Kurang meyakinkan macam ni. Nombor 1 bukan nombor perdana. Okey, kamu kena ingat nombor perdana yang paling kecil adalah nombor 2. Nombor 2, nombor perdana yang paling kecil, dengan dia adalah satu-satunya nombor perdana yang genap. Yang lain semua nombor perdana ni nombor ganjil kecuali nombor 2. Dan 2 adalah nombor perdana yang paling kecil. Okey, jadi kita tahu 1 ni palsu. 1 bukan nombor perdana ya kelas. Ingat tahu. 1 bukan nombor perdana, 2 nombor perdana, 3 nombor perdana, 5 nombor perdana. Jadi, semua nombor perdana boleh dibahagikan tepat dengan 1 dan dirinya sendiri sahaja. Benar. Sebab ini, kesimpulan ini adalah definisi bagi nombor perdana. Nombor perdana ni memang nombor yang boleh dibahagikan dengan 1 dan dirinya sendiri. Nanti kalau kamu tak ingat nombor perdana tu macam mana, kamu boleh search nanti tengok balik macam mana nombor perdana ni. Faham kan? Okey, bila kita dah tahu kesimpulan dia ni benar. Jadi kamu rasa hujah ni kuat ke lemah? Lemah. Lemah. Cuba kamu tengok balik. Kesimpulan ni benar. Cuba kamu tengok jadual muka surat 82. Tengok jadual tu. Hujah induktif. Kalau kesimpulan dia benar, jadi apa ya? Cuba tengok balik jadual tu. Oh, kuat. Kuat. Bagus. Dia jadi kuat. Bila kesimpulan dia benar, terus kuat.
Ja, kuat macam ni. Okey. Okey, lepas tu kita nak tahu dia meyakinkan ke tidak meyakinkan. Okey, kita tengok ada palsu satu kat sini. Cuba tengok balik dalam jadual tu. Meyakinkan ke tidak? Kelas? Tak. Tidak meyakinkan. Bagus. Hujah ini kuat tapi tidak meyakinkan kerana premis satu adalah palsu. Okey, bila kita nak pertama sekali kita nak tahu dia kuat atau lemah, kita kena tengok kesimpulan dia. Kalau kesimpulan dia benar, terus jadi kuat. Bila lepas tu kita nak tahu dia meyakinkan ke tak meyakinkan ni. Bila semua premis kita benar, maka dia akan jadi meyakinkan. Bila ada satu palsu, terus tak meyakinkan. Okey? Bila kesimpulan kita jadi palsu, contoh kesimpulan kita palsu, automatik kita punya hujah akan jadi lemah. Lepas tu meyakinkan ke tak? Tak meyakinkan. Dan lemah tak meyakinkan pula. Okey? Itu kamu yang boleh rujuk jadual tu. Jadual tu senang sikit kamu nak tengok. Okey, jom kita buat aktiviti 1. Jom cuba. Jom cuba. Okay, dia kata tentukan sama ada hujah yang diberi kuat atau lemah serta meyakinkan atau tidak meyakinkan. Berikan justifikasi anda. Okay, cikgu bagi kamu masa untuk fikir dulu. Sebab cikgu akan panggil seorang untuk cikgu tanya. Macam cikgu nak disuruh buka, cikgu dah suruh kamu buka mic, lepas tu meh lah. Cikgu tolong sambil-sambil tu kamu fikir dulu. Nanti cikgu nak ajak seorang buat dengan cikgu soalan ni. Okey, cikgu bagi kamu masa fikir dulu kelas. Semua kelas kita perempuan ya hari ni. Wow. Di manakah semua jejaka? Aduh, pening saya. Okey kelas, cikgu nak pilih lah seorang-seorang. Cikgu bosan lah cakap seseorang ni. Cikgu nak pilih siapa ya? Lydia. Siapa Lydia? Meh buka mic kejap. Meh lah. Join cikgu. Join cikgu. Macam mana nak buat soalan ni? Jom. Cikgu. Okey, jom. Mari kita tengok. Cikgu bacakan soalan. Okey. Premis yang pertama, meja diperbuat daripada kayu. Premis yang kedua, kerusi diperbuat daripada kayu. Premis yang ketiga, almari diperbuat daripada kayu. Kesimpulannya, semua perabot diperbuat daripada kayu. Okey Lydia. Lydia kan? Okey. Awak rasa kesimpulan ni ada kemungkinan tak dia palsu? Ada? Ada kemungkinan dia palsu. Bagus. Okey, bila dia ada bila dia ada kemungkinan untuk jadi palsu, maka dia ni kita nak kata lemah ke kuat ya? Lemah. Lemah. Okey, bila dia lemah, meyakinkan ke tidak? Tak. Tidak meyakinkan. Bagus. Itu yang saya mahukan. Okey. Penyelesaiannya adalah hujah ini lemah dan tidak meyakinkan kerana kesimpulan mungkin palsu. Okey Lydia. Terima kasih. Bagus. Berani. Sama-sama. Alright. Okay, cikgu nak cari teman yang kedua. Okay, cikgu bagi masa kamu semua fikir dulu. Saudara cikgu cari teman cikgu yang kedua. Siapa cikgu nak panggil ya? Cikgu bagi kamu masa fikir ya. Fikir. Jangan risau kalau salah, kita belajar. Belajar tak apa salah. Kalau kamu dah tahu buat apa belajar kan? Macam gitu. Cikgu punya matlamat. Cik. Okey, cikgu nak panggil lah seorang. Cikgu nak minta Piritishini Piritishini ke? Betul ke cikgu sebut? Takkan salah. Piritishini ke? Ada tak? Piritishini, betul ke cikgu sebut ni? Piritishini Sivakuma.
Ada tak? Boleh tak on mic? Ada cikgu. Hai. Okey, jom. Cikgu bacakan Cikgu ada. Okey. Betul ke cikgu sebut nama kamu? Piri Tishini ya? Nak panggil apa? Nama panggilan? Oh, Ada. ada kamu nak Ada cikgu. cikgu nak panggil kamu apa ya? Piri Tishini ya? Betul ke cikgu sebut? Betul ke? Oh, senyap dah. Tak apalah, cikgu panggil lain lah. Betul. Betul Okey, okey. Okey, jom cikgu bagi. Cikgu bacakan soalannya. Dia cakap premis 1. Dia kata 5. Betul 5. cikgu. Okey. Dia kata premis 1. Dia kata K kuasa 5. Dalam kurungan kuasa Betul. 2 sama dengan K kuasa 10. Okey, kamu rasa ni benar ke palsu? Kamu rasa premis 1 ni benar ke palsu? Boleh ke atau lain dia mungkin slow? Okay, tak apalah, cikgu panggil yang lain lah. Cikgu panggil siapa Semua gegel hari ni. Wow. Cikgu dah panggil Nisa. Nisa. Nisa? Ya cikgu. Alright, okay, jom Nisa. Kita tengok soalan nombor 2 ni. Dia kata premis yang pertama, dalam kurungan K kuasa 5, tutup kurungan kuasa 2 sama dengan K kuasa 10. Kamu rasa premis 1 ni benar ke palsu? Kamu rasa? Kalau kurungan ni sebenarnya maksud dia darab. 5 darab 2. Maksud dia. Jadi kamu rasa K kuasa 10 ni betul ke palsu? Benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, benar. Okey, set 5 dalam kurungan ni dia darab. Okey, 8. K kuasa 8 tutup kurungan kuasa 2 sama dengan K kuasa 16. Kamu rasa benar ke palsu? 8 darab 2. Kamu rasa benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, bagus. Okey, K kuasa M tutup kurungan kuasa N sama dengan K kuasa MN. Kamu rasa benar ke palsu? Benar ke palsu ni? Yang ni darab ni. M darab N. Benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, bagus. Okey, sekarang kita dah tahu kesimpulan dia benar. Jadi hujah ini kuat ke lemah? Nisa? Kuat. Kuat. Meyakinkan atau tidak meyakinkan? Meyakinkan. Meyakinkan. Bagus, Nisa. Hujah ini kuat dan meyakinkan. Okey, Nisa. Terima kasih. Bagus. Semua berani-berani ni. Okey. Okey, cikgu bagi kamu masa untuk fikir. Sementara tu cikgu cari kawan-kawan cikgu yang seterusnya. Mana kawan kamu tadi tu dah terkeluar. Cikgu rasa lain dia mungkin tak elok kot. Tak okey. Okey, kamu fikir-fikirkan dulu. Sementara tu cikgu nak cari siapa cikgu nak panggil dia. Okey, cikgu nak panggil
Ainun Fahima. Ainun Fahima, ada ke tak ada ni? Ada cikgu. Ada. Okey. Jom Ainun. Ainun dia panggil. Jap. Okey, jom Ainun. Tolong cikgu jawab. Okey, dia kata premis yang pertama, 2 kuasa 3 boleh dibahagikan tepat dengan 4. Kamu rasa ni benar ke palsu, Ainun? Benar. Benar, bagus. Lepas tu dia kata premis yang kedua, 2 kuasa 5 boleh dibahagikan tepat dengan 4. Kamu rasa benar ke palsu? Benar. 2 kuasa 5 boleh dibahagikan dengan 4. Okey, boleh. Betul. Okey. Lepas tu dia kata 2 kuasa n, kesimpulan dia ya, 2 kuasa n boleh dibahagikan tepat dengan 4. Kamu rasa benar ke palsu? Palsu. Palsu. Bagus. Kenapa kamu rasa dia palsu? Kamu agak-agak kenapa dia palsu? Sebab N tu dia tak ada nilai. N tu tak ada nilai. Okey, cuba kamu masukkan N kuasa 1. Okay, cuba kamu tekan N kuasa 1. Dapat berapa? 2. 2. Okey. 2 bahagi dengan 4. Dapat berapa? 0.5. 0.5. Tepat ke tak tepat? Tak. Tak tepat. Sebab itulah 2 kuasa N tak boleh dibahagikan tepat dengan 4. N ni melambangkan nombor lain. Contohnya 2 kuasa N ni maksudnya biasanya dia akan tulis 2 kuasa N. Lepas tu N tu sama dengan apa-apa nilai. Maknanya bila dia tulis macam ni, maknanya 2 kuasa N ni rumus. Maknanya kita kena try kalau 2 kuasa 3 boleh dibagi dengan 4. 2 kuasa 5 boleh dibagi dengan 4. Jadi bila kita nak tentukan dia ni benar atau palsu, kita kena try. Kita kena cari ada tak nombor yang tak boleh dibahagikan dengan 4. Untuk N ni. Contoh macam cikgu bagi tadi, 2 kuasa 1. Bila 2 kuasa 1, tak boleh dibahagi dengan 4. Sebab itu kesimpulan dia jadi palsu. Selain tu, 2 kuasa berapa lagi? 2 kuasa sifar. Bila 2 kuasa sifar, kamu dapat 1. 1 bahagi 4, nilai dia masih tidak tepat. Sebab 1 bahagi 4, kamu akan dapat sifar 0.25. Tak tepat. Sebab itulah kesimpulan dia palsu. Jelas? Semua? Jelas. Okey Nisa, cikgu nak tanya. Kesimpulan ni dah palsu. Kamu rasa dia ni kuat ke lemah? Lemah. Lemah, bagus. Lepas tu kamu rasa dia ni meyakinkan ke tidak meyakinkan ni? Tak. Tidak meyakinkan. Bagus. Jawapan yang tepat. Okey Nisa, terima kasih. Okey, hujah ini adalah lemah dan tidak meyakinkan kerana kesimpulannya mungkin palsu. Kenapa mungkin? Sebab dia boleh 2 kuasa sifar pun palsu, 2 kuasa 1 pun palsu untuk yang kesimpulan ni. Okey, soalan nombor 4. Cikgu nak kamu proses dulu. Hadam. Cikgu cari kawan cikgu. Cikgu nak panggil siapa ni? Okey, cikgu dah jumpa dah kawan cikgu. Cikgu nak panggil Yasmin. Oh, Yasmin. Ya cikgu. Okey Yasmin, jom. Tolong cikgu jawab soalan ni. Okey, cikgu bacakan soalan ya. Dia kata premis 1, 2 darab 5 sama dengan 10. Premis 2, 4 darab 5 sama dengan 20. Premis 3, 6 darab 5 sama dengan 30. Kesimpulannya, hasil darab gandaan 2 dan gandaan 5 berakhir dengan digit sifar. Okey, Yasmin, cikgu nak tanya. Premis 1 ni kamu rasa benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, premis 2 ni kamu rasa benar ke palsu? Benar. Benar. Premis 3 kamu rasa benar ke palsu? Benar. Benar. Okey, kesimpulan. Kesimpulan ni kamu rasa benar ke palsu?
Um, Okey, cikgu bagi hint. Dia kata hasil darab gandaan 2 dengan dan 5. Maknanya hasil darab, okey, hasil darab, lepas tu gandaan. Okey, gandaan 2, gandaan 5. Maksudnya hasil darab sifir 2 dengan sifir 5. Okey, contohnya 2, 2 darab 5, 10. 3 darab 10, 3 darab 10, 30. Lagi apa ya? 4. 4 darab berapa lagi? 4 darab 5, 20. Semua macam belakang tu macam digit sifar je. Semua. Kamu rasa kesimpulan ni benar ke palsu? benar. Benar. Bagus. Okey, kesimpulan yang kita dah dapat dah benar. Kamu rasa hujah kita ni kuat ke lemah? Kuat. Kuat. Meyakinkan ke tidak meyakinkan? Meyakinkan. Meyakinkan. Bagus Yasmin. Bagus. Okey Yasmin, terima kasih. Hujah ini adalah kuat dan meyakinkan sebab kita dah tahu dia punya kesimpulan dia benar. Lepas tu semua premis dia pun benar. Okey, kalau kamu perasan ini adalah soalan dalam praktis kendiri. Cikgu dah bagi jawapan dah. Nanti kamu buat tinggal salin je. Ada lagi satu. Okey, ada lagi satu. Kamu hadam dulu. Cikgu cari yang seterusnya. Apa cikgu nak panggil? Cikgu dah nampak dah seorang jejaka ni. Jejaka ni bakal menjadi mangsa cikgu. Okey. Okey, tak apa. Kamu try dulu. Try, nanti cikgu panggil. Cikgu bagi masa. Okey. Jom kita mula. Cikgu nak panggil Muhammad Taqi. Muhammad Taqi, meh buka mic. Sembang-sembang dengan cikgu. Muhammad Taqi. Saya kat luar ni cikgu tengah sidai kain. Allahu. Okey, maaf ganggu. Okey, cikgu panggil yang lain ya. Kawan kamu sibuk. Okey, cikgu nak panggil siapa ya? Cikgu nak panggil Izzatul Nadia. Nur Izzatul Nadia. Izzatul. Okey, Izzatul. Meh, tolong cikgu nak jawab soalan ni. Okey, dia kata premis 1. 24 ialah gandaan 6. Premis 2. 36 ialah gandaan 6. Premis 3. 40 ialah gandaan 6. Kesimpulannya, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Okey, Izzatul. Premis pertama ni kamu rasa benar ke palsu? Benar. Benar, bagus. 36 ialah gandaan 6. Kamu rasa ni benar ke palsu? Benar. Benar. Ya Allah, bagusnya. 40 ialah gandaan 6. Kamu rasa benar ke palsu? Palsu. Palsu. Alhamdulillah. Semua kelas cikgu ni cerdik-cerdik pandai semuanya. Okey. Jadi kesimpulan dia, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Kamu rasa benar ke palsu? Okey, cikgu bagi hint. Okey, gandaan 6. 6, 12, 18. Macam nombor genap je semua ni. Kamu rasa genap ke palsu? Sifir 6. Sifir 6. Palsu. Palsu. Okey, cikgu bagi hint lagi. Okey, 6. 6, sifir 6 boleh bagi tak? Semua sifir 6 boleh bagi 2 tak agak-agak Contoh berapa je sifir 6? 6, 12, 18. Lagi 24. 24 boleh bahagi lagi 2. 30. 30 boleh lagi bagi 2. Macam semua boleh je bagi 2. Genap ke? Bukan genap ya? Kamu rasa semua gandaan? Genap. Genap. Okey, semua gandaan 6 ialah nombor genap. Macam mana kamu nak tahu sebenarnya dia nombor genap ke tak? Okey, gandaan 6 tu dia sebenarnya sifir 6. Lepas tu kamu nak tahu dia genap ke tak, kamu cuba bahagi 2. Sifir 6 semua kalau bahagi 2 sampai habis pun memang dia genap. Dia boleh bahagi dengan 2. Sebab tu kamu tahu dia genap.
Okey? Okey, sekarang Izatul, kesimpulan kita dah benar. Kamu rasa hujah kita ni kuat ke lemah? Uh, kuat kot. Kuat. Bagus. Okey, sekarang kamu rasa hujah kita ni dah kuat. Jadi meyakinkan ke tidak meyakinkan? Meyakinkan. Meyakinkan. Cikgu bagi lagi. Cuba kamu tengok muka surat 82. Kita ada jadual. Jadual hujah. Kamu ada buku teks tak? Zatu? Ya, cikgu. Okey, cuba kamu tengok muka surat. Cikgu nak kena reverse ni. Cikgu nak reverse balik ke? Okey, jom kita tengok dulu sekejap ya. Okey, kita tengok. Okey, ni ada palsu satu. Okey, jom. Tengok jadual balik. Okey, sini dia. Ini dia jadual kita. Okey, tadi kita dah tahu kebenaran. Kesimpulan kita benar. Jeng. Kuat. Tapi tadi premis kita ada satu yang palsu. Jadi dia meyakinkan ke tidak meyakinkan, Izatul? Tidak meyakinkan. Tidak meyakinkan. Bagus. Pandai. Alhamdulillah. Semua cerdik pandai kelas ni. Alhamdulillah. Senang aja semua yang pandai ni. Tidak meyakinkan. Okey, Zatul. Terima kasih. Semua berani mencuba kelas ni. Okey, hujah ini kuat tetapi tidak meyakinkan kerana premis 3 adalah palsu. Okey, itu saja kelas hari ini. Kesimpulannya, premis tidak menjamin hujah itu kuat kerana kekuatan sesuatu hujah bergantung kepada nilai kebenaran kesimpulan. Okey, kamu nak tahu dia kuat atau lemah, kamu tengok dia punya kesimpulan, benar atau palsu. Sekiranya dia benar, dia akan jadi kuat. Okey? Lepas tu dia kata hujah yang lemah adalah tidak meyakinkan. Bila kamu dah tahu dia kuat atau lemah, kalau dia lemah, dia akan terus jadi tidak meyakinkan. Tetapi kalau dia kuat, dia ada dua lagi pilihan. Kalau semua premis dia adalah benar, maka dia akan jadi meyakinkan. Sekiranya ada satu premis dia yang palsu, terus dia jadi tidak meyakinkan. Kata mudahnya, nak tahu dia kuat atau lemah, kamu tengok kesimpulan dia benar atau palsu. Kemudian, kamu nak tahu dia meyakinkan atau tidak meyakinkan. Sekiranya dia dah kuat, semua premis dia benar, dia akan jadi meyakinkan. Sekiranya dia kuat tapi ada salah satu premis yang palsu, terus jadi tidak meyakinkan. Okey? Jika kesimpulan dia palsu, dia terus jadi hujah terus jadi lemah. Bila lemah, automatik akan jadi tidak meyakinkan. Itu saja untuk hari ini. Okey, cikgu nak tanya, kamu rasa okey ke pembelajaran hari ini? Seronok atau tak seronok? Kelas? Seronok, Alhamdulillah. Cikgu sebenarnya pagi-pagi ni cikgu nak dengar juga suara. Biasa cikgu tak dengar suara. Okey, macam biasa kerja rumah. Buku teks buat dalam buku Mat 2 ya. Yang ni tadi kita dah bincang dah sebenarnya. Soalan Kediri 3.2D. Kalau kamu tak sempat salin, jangan risau. Cikgu akan bagi slide ni dalam grup. Okey. Dengan lagi satu, tolong siapkan buku modul mudah buku A, Praktis DSKP 3.2D, muka surat 27. Okey, cikgu akan hantar slide ni dalam grup nanti. Itu sahaja kelas. Kelas hari ni itu sahaja. Ada sebarang pertanyaan kelas? Ada soalan? Tak ada. Tak ada. Okey. Ada tak yang siapa tak tulis nama lagi? Silakan tulis. Cikgu rasa tak semua lagi tulis nama ni. Tulis je nama. Okey, siapa yang dah tulis, terima kasih sebab masuk kelas cikgu. Kalau ada kekurangan, cikgu minta maaf. Mungkin ada yang tak berapa suka kalau cikgu panggil-panggil, tapi sebenarnya cikgu nak dengar suara kamu. Selalu cikgu je yang cakap, bosan. Okey, itu saja kelas. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.